العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد Alhamdulillah muslimin dan muslimat sekalian, pada petang ini kita akan memulakan daurah kitab Tanwirul Masalik bisyarhi wa adillati umdatis salik wa uddatin nasik. Tanwir maknanya daripada nur, cahaya, menerangkan. Tanwir menerangkan, al-masalik jalan, jalan-jalan, lorong-lorong, laluan, menerangkan laluan dengan syarah, huraian dan dalil-dalil ke atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kitab syarah ni dikarang oleh Profesor Al-Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullah. Kitab asal kitab ni nama dia Umdatus Salik, karangan Syekh Ibnu An-Naqib Al-Misri, ulama Mesir. Jadi sebelum kita baca kitab ni, kita akan mulakan dulu dengan muqaddimah penterjemah. Boleh buka tengok muqaddimah penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi muhkami tanzilih, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ayat ni surah Taubah ayat 122 sebagai mukadimah. Maksud dia bila berlaku perang, Allah Ta'ala tak bagi semua keluar perang. Wama ma tunafi, tidak patut bagi orang-orang beriman liyanfiru kaffah. Kaffah bermakna jami'an. Tidak patut bagi orang beriman berangkat perang ke semua. Semua nak pergi perang. Patut ada satu golongan yang tak perang, kerja ni apa? Menuntut ilmu. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka kalaulah tidak, kalau tak pergi perang semua, nafarah hendaklah berangkat daripada setiap kumpulan itu ta'ifatun, satu kumpulan, liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh, untuk mendalami ilmu agama. Ada kumpulan pergi perang, ada kumpulan pergi menuntut ilmu, mendalami, tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Bila nipa ilmu nipa dah dalam, dah faham, waliyunziru qaumahum, dan hendaklah mereka memperingati kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang kepada kaum mereka. Macam kamulah, kamu daripada kampung kamu berangkat mai sini, mai tafaqquh, mai mendalami ilmu agama, nanti kamu akan raja'u, kamu akan pulang ke kampung-kampung kamu. Kamu hendaklah liyunziru, mengajak, memberi peringatan, memberi teguran, memperbetulkan yang silap bila dah pulang.
la'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaum mereka itu mendapat peringatan. Ayat ni dipanggil ayat tafaqquh. Allah Ta'ala suruh dalami ilmu agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sesungguhnya ilmu fiqh pada bahasa Arab maknanya faham. Dalam istilah ulama, fiqh tu ialah satu ilmu untuk mengetahui perbuatan mukallaf. Nak tahu perbuatan dia ni wajib ke, sunat ke, haram. Ilmu diketahui dengannya perbuatan mukallaf, dan ilmu itu diambil daripada dalil-dalil secara min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi fiqh mesti berdalil, tak ada dalil bukan fiqh. Sebab tu kitab ni atas fiqh, bawah dalil. Kerana memang takrif fiqh ialah kita tahu perbuatan mukallaf berdasarkan dalil. Kitab ada di luar kitab percuma, ada orang wakaf. Fiqh maknanya faham. Pada istilah ulama, ilmu mengetahui dengannya perbuatan mukallaf. Ilmu tu diambil daripada dalil-dalil secara detail. Sesungguhnya ilmu fiqh itu merupakan di antara semulia-mulia ilmu, kerana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memberi kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Selain itu, ilmu fiqh menjadi sebab kepada sahnya ibadat dan betulnya muamalat. Dengan ilmu fiqh diketahui perkara yang halal dan haram, dan ia juga dapat menolak was-was daripada syaitan. Sesungguhnya kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik merupakan di antara kitab yang paling baik susunannya di dalam memahami hukum fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahasanya tidaklah terlalu susah, tak susah sangat. Walaupun begitu, belum ada terjemahan. Walaupun kitab ni taklah susah sangat, nak kata mudah sangat pun tak lagi, tak juga. Belum ada terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Dan huraiannya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas, sederhana sahaja. Saya mula mempelajari kitab ini ketika menuntut di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang Pokok Sena Kedah di kelas Thanawi 5, tingkatan 5 lah. Ketika itu kitab ini merupakan muqarrar, sukatan pengajian bagi subjek fiqh dalam kelas kami, iaitu dalam bab ibadat sahaja. Ngaji di dia tu sampai bab semayang Jumaatnya. Guru mata pelajaran fiqh kami ialah Ustaz Abdul Majid bin Abu Bakar An-Nadawi hafizahullah. Selain itu, saya juga sempat beberapa kali bertalaqi dengan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, yang mengajar kitab ini di Dewan Ma'hadul Ali Littafaqquh Fid Din, pengajian tinggi untuk tafaqquh agama, iaitu di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang juga. Selepas melanjutkan pengajian di Damsyik, Syria, ataupun bahasa Arab Dimashq, Melayu Damsyik, Arab Dimashq, alhamdulillah saya berpeluang pula menadah ilmu secara bertalaqi kitab ini dengan Syekh Rushdi Al-Qalam hafizahullah. Syekh ni masih di Syria, masih duk mengajar lagi. Dan juga dengan Syekh Dr. Mustafa Dibura hafizahullah. Hafizahullah tu maknanya orang tu masih hidup. Kalau rahimahullah mati dah, kembali ke rahmatullah. Selain dua orang ulama ini, terdapat ramai lagi nama-nama ulama Syam yang mengajar kitab ini. Kawan-kawan yang mengaji Syria, kalau tak tahu kitab Umdatus Salik ni peliklah. Masyhur, banyak masjid Nur Surau masjid mengajar kitab ni. Bahkan terdapat beberapa ma'had syar'i, sekolah-sekolah agama ni. Ma'had syar'i itu sekolah agama, sekolah pondok di sana menjadikan kitab ini sebagai muqarrar,
silibus pengajian fiqh. Ia menunjukkan betapa tingginya nilai kitab ini pada pandangan ulama dan keberkatannya dapat dirasai hingga sekarang. Dalam menterjemah kitab ini, saya banyak merujuk kepada kitab Tanwirul Masalik karangan Syekhuna Dr. Mustafa Dibugha hafizahullah. Syekh ni pun Allah Ta'ala bagi rezeki, dan dia mai baru-baru ni bulan lepas ke Ma'had kita. Saya yang asalnya terjemah matan saja, bila Syekh mai saya minta izin terjemah sekali dengan dalil-dalil di bawah. Alhamdulillah, bulan lepas dapat izin, bulan ni kita berjaya terbitkan. Alhamdulillah. Memang dua terjemah dah. Tu Syekh mai minta izin. Syekh mai minta izin. Sembang dengan dia di sini untuk lebih kemas lagi. Syekh jemput PKL. Dia buat tanda tangan lah, tanda tangan kontrak, memberi keizinan terjemah kitab ni dalam bahasa Melayu kepada saya seorang saja. Ada bertulis perjanjian bertulis. Orang lain tak boleh. Kalau orang lain terjemah tu kira salah, menyalahi hukum dan menyalahi undang-undang. Yang merupakan huraian bagi matan Umdatus Salik. Kitab Tanwirul Masalik sangat kemas susunannya kerana disertai dalil-dalil dan menerangkan cara pengarang matan menerbitkan hukum hakam melalui qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Nanti kita akan tengoklah, Syekh akan hurai setiap matan tu ada dalil Quran, hadis, kaedah fiqh, kaedah usul fiqh. Semoga kitab terjemahan ini diberkati oleh Allah. Sebut amin. Semoga kitab terjemahan ini diberkati oleh Allah dan disambut baik oleh para muslimin untuk dijadikan bahan rujukan dan teks kuliah fiqh di masjid dan surau. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua orang guru saya yang dikasihi kerana sudi menyemak dan menulis kata-kata aluan di dalam kitab terjemahan ini, iaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dia semak hadis, dan sahibus samahah Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dia ni beliau semak fiqh. Dan alhamdulillah semakan ni pun tu tidak ada sebarang pindaan. Saya dapat email daripada Mufti, dia sudah semak. Lepas tu dia balas email, dia kata tahniah, tiada sebarang pindaan. Maknanya tak ada silap lah. Cuma adalah silap tata bahasa sikit-sikit tu kita semak, kita perbetul bahasa Melayu sikit-sikit je. Semoga Allah memberkati usaha kita. Al-Faqir ila afwi rabbih Abu Hazim Ad-Dimashqi. Selesai terjemah matan tu hari Jumaat 7 September 2018, tahun lepas lagi. Lepas tu Syekh Bura datang sini, kita sambung dengan terjemahan syarah. Okey, minta Ustaz Ashraf baca pengenalan kitab Umdatus Salik. Muka surat sebelah dia, pengenalan kitab Umdatus Salik karya Syekh Ibnu An-Naqib Al-Misri. Misri itu Mesir, orang Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia data ringkas pengarang. Pengarangnya bernama Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Lu'lu' bin Abdullah An-Naqib Ar-Rumi Al-Misri, atau lebih terkenal dengan panggilan Ibnu An-Naqib rahimahullah ta'ala. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang faqih, tinggi sastranya, mahir dalam bidang qiraat, tafsir, usul fiqh dan nahwu. Beliau adalah generasi langsung selepas zaman Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Ar-Rafi'i wafat pada tahun 623 Hijrah dan Imam Nawawi pada tahun 676 Hijrah. Sementara Syekh Ibnu An-Naqib pula lahir pada tahun 702 Hijrah di Kahirah, Mesir. Ayahnya berasal dari agama Kristian di Antokia. Antokia ni di Turki. Ayah dia asal Turki, Kristian Turki. Kalau Arab panggil Antokia. 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 Terus An-Naqib adalah gelaran yang membawa makna kapten yang dimiliki ayahnya setelah dimerdekakan oleh tuannya. Sebab itulah dia
dinisbahkan kepada gelaran ayahnya dengan sebutan Ibnu An-Naqi. Pada waktu kecil, beliau dipersiapkan untuk menjadi seorang tentera, tetapi kemudiannya beliau menukar aliran kepada mendalami ilmu agama. Beliau menghafal Al-Quran, menekuni al-fiqh dan sastra Arab. Beliau juga berkali-kali pergi ke Mekah dan Madinah dalam usaha menuntut ilmu. Selain kitab ini, beliau juga mengarang beberapa buah kitab lain, antaranya kitab Siraju fi Nukatil Minhaj, iaitu kitab syarah huraian bagi kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi. Yang kedua, kitab Tashil Al-Hidayah wa Tashil Al-Kifayah, iaitu kitab ringkasan daripada kitab Al-Kifayah fi Furuq Al-Syafi'iyah karena Imam Al-Jajur. Yang ketiga, kitab Tarshid Al-Mazhab fi Tashih Al-Muhazzab karena Imam Al-Shirazi. Yang keempat, kitab Tazhid Al-Tanbih karena Imam Al-Shirazi. Pada tanggal 14 Ramadan tahun 769 Hijrah, Syekh Ibnu Naqib kembali ke rahmatullah dan dikebumikan di Kahirah, Mesir. Semoga Allah sentiasa merahmatinya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita teruskan lagi nama lengkap kitab ini. Nama lengkap kitab ini Umdatus Salik wa Umdatun Nasi. Umdah bermaksud tumpuan ataupun pegangan, manakala as-salik pula merupakan istilah tasawuf yang membawa makna orang yang menjalani jalan akhirat untuk menuju Allah dengan melewati berbagai tingkatan. Dengan cara tertentu disebut dengan tariqah. Umdah pula bermaksud persiapan atau kelengkapan. Makna an-nasik pula berarti orang yang kuat beribadah dan zuhud di dunia. Dengan demikian, maka makna keseluruhan judul kitab ini adalah seperti berikut: tumpuan atau pegangan orang yang berjalan menuju Allah dan perlengkapan ahli ibadat. Dengan judul seperti ini sudah mampu dihidu aroma tasawuf pada kitab ini. Ia juga memberi mesej tersirat bahawa perjalanan menuju Allah tanpa dipersiapkan dengan ilmu fiqh akan membawa kesesatan, dan fiqh tanpa pembersihan jiwa, yakni tasawuf, adalah satu kecacatan yang boleh menjerumuskan seseorang itu kepada kefasikan. Jadi kitab ni bukan fiqh saja, fiqh yang dia kuatkan juga dengan tasawuf. Kita kena dua-dua, fiqh pun kena, tasawuf pun kena. Nanti kita akan tengok satu perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Malik: siapa mengaji fiqh saja dia akan jadi jahat, siapa mengaji tasawuf saja dia jadi sesat. Siapa himpun dua-dua maka mantaplah ilmunya. Sebab tu dia letak salik, Umdatus Salik. Salik itu istilah tasawuf, nasik itu ibadat, nusuk. Jadi dalam beribadat perlukan jalan menuju Allah, maqam, tariqah. Dalam hal ini ada ulama pernah mengungkap sebuah perkataan indah seperti berikut: man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Seperti sesiapa yang belajar fiqh sahaja dan tidak mempelajari tasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Dan sesiapa yang belajar tasawuf sahaja dan tidak mempelajari fiqh, maka dia akan sesat. Dan sesiapa yang menyimpulkan kedua-duanya, maka kemaslah ilmunya. Kemaslah fiqh, tasawuf, campur lagi dengan tauhid. Perkataan ini sebahagian ulama menisbahkan perkataan ini kepada Imam Malik bin Anas. Kita tak kata perkataan Imam Malik lah, pasal khilaf di kalangan ulama, maka kita guna ayat. Sebahagian ulama menisbahkan perkataan ini. Ada yang kata ini perkataan Imam Malik, ada yang kata bukan. Tak apalah perkataan siapa pun, jadi perkataan ini sangat cantik. Terus. Kitab ini termasuk dalam golongan kitab fiqh yang ringkas. Pengarangnya sendiri menyebutnya sebagai Al-Mukhtasar. Walaupun begitu, isi kandungannya mencakupi semua hukum-hukum fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kitab ini amat popular, khususnya di negara Timur Tengah seperti Syria, Yaman dan Mesir, kerana
keistimewaannya menyajikan pendapat-pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma hasil penelitian beberapa orang ulama, mereka menemukan sekitar 70 masalah yang disebutkan di dalam kitab ini adalah dari pendapat yang tidak muktamad. Ada jugalah 70 masalah pengarang sokong pendapat yang lemah. Pengarang sebut tu pendapat lemah, ulama lain sebut tu lebih kuat lagi. Nanti akan dinyatakan oleh Syekh Al-Bura dalam huraiannya. Perhatian ulama terhadap kitab ini. Sesungguhnya ramai ulama yang memberi perhatian tinggi kepada kitab ini sehingga lahirnya banyak kitab-kitab syarah dari matan Umdatus Salik. Baik. Ulama-ulama ni ulama-ulama Arab lah. Kitab Umdatus Salik ni ulama-ulama negara Arab ni pun pakak buat huraian, pakak buat syarah. Orang ni tulis, orang ni tulis. Makna dapat perhatian lah. Kitab tu kira syok lah. Berkat lah. Orang mengaji macam-macam nama huraian ke atas matan Umdatus Salik. Kita boleh tengok. Ni yang saya senaraikan 10, ada lagi yang lain. Kita tengok. Yang pertama, kita susun ni mengikut tahun lah. Tashilul Masalik karangan Syekh Jaujari. Tashilul Masalik syarah Umdatus Salik. Kemudian ada lagi Tanqib ala Ibn Naqib Syekh Abul Barakat Al-Amiri. Kashful Halik syarah Umdatus Salik karangan Syekh As-Suwaidi. Kemudian syarah Al-Jufri Al-Hadrami. Faidul Ilahil Malik karangan Syekh Umar Al-Biqai. Itu nombor-nombor tu ni pun ni dah mati dah. Mati tahun-tahun tu, tahun kewafatan ni apa? Mati wafat pada 1255 Hijrah pengarang tu. Faidul Ilahil Malik karangan Syekh Umar Al-Biqai. Hak karang bermati dah. Kemudian Anwarul Masalik karangan Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi. Aqwamul Masalik karangan Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi. Ni pun meninggal dah. Ni tak meninggal lagi lah. Yang kita ni Tanwirul Masalik dan Tashilul Masalik. Syekh Bura ada 2 kitab. Tanwirul Masalik 2 jilid, Tashilul Masalik 1 jilid. Karangan Syekhuna Dr. Mustafa Dib Bura hafizahullah, ulama Syria. Kemudian ada lagi Faidul Wahhabil Malik karangan Syekh Taha Hammadi hafizahullah. Ni orang Yaman. Orang Tarim. Di Yaman baca kitab Faidul Wahhabil Malik. Ni orang Yaman. Yang ke-10 Tahrirul Masalik karangan Dr. Abdul Aziz Khatib Al-Hasani hafizahullah. Yang ni orang Syria juga. Ini mudir Ma'hadut Tahzib. Ma'hadut Tahzib ni Ustaz Idrus Ahmad mengaji Ma'had Tahzib. Mudir ni apa lah? Macam tu. Ustaz Sidik kita, Ustaz Muhammad Sidik mengaji Ma'had Tahzib ni mudir, tuan mudir kepada Ma'had Tahzib di Syria, Dr. Abdul Aziz Khatib. Dengan sejumlah kitab-kitab syarah yang kita sebutkan di atas, dapatlah kita faham betapa berkatnya kitab Umdatus Salik ini hasil niat yang ikhlas daripada pengarang asal dia tu Ibn Naqib Al-Misri rahimahullah. Kemudian kerja-kerja yang kita lakukan dalam kitab ini menaib semula kitab matan Umdatus Salik beserta barisnya. Taib Arab balik, Bubari. Yang kedua, menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, terjemah matan. Yang ketiga, membuat huraian pada beberapa masalah dengan meletakkan huraian itu di dalam kurungan. Kurungan macam itu tu mana tambahan daripada saya untuk bagi mudah faham. Yang keempat, membuat penambahan tajuk-tajuk kecil. Saya tak ada tajuk. Saya matan tu sama-sama. Kita rasa perlu letak tajuk, kita buat tajuk. Untuk memudahkan pemahaman pembaca dengan ditanda dalam kurungan seperti ini, kurung macam ni. Yang kelima, menyediakan nota kaki dalil-dalil hukum dari Al-Quran beserta nombor ayat dan surahnya, dalil-dalil hukum dari hadis beserta takhrijnya. Takhrij ni mana hadis ni riwayat siapa, duk dalam tajuk apa, bab apa, nombor apa. Macam tu.
tu takhrij. Dan juga cara istidlal yang diambil daripada kitab Tanwirul Masalik. Jadi nombor ayat, nombor hadis semuanya kita petik daripada kitab Tanwir Al-Masalik. Kita baca muqaddimah pengarang. Sila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya serta kesemua sahabatnya. Hadza mukhtasar ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi wa ridwanuh. اقتصرت فيه على ذكر الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما وقد أذكر فيه خلافا في بعض الصور وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي جازما به فيكون مقابله تصحيح الرافعي وسميته عمدة السالك وعمدة الناس. Ini adalah sebuah kitab ringkas dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saya hanya memilih pendapat yang sahih dalam mazhab mengikut pandangan Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi atau salah seorang daripada mereka berdua. Kadang-kadang saya sebutkan juga perkara khilaf pada beberapa masalah. Dan apabila berlaku khilaf antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi dalam penilaian sesuatu masalah, maka saya berpegang teguh dengan pandangan Imam Nawawi. Maka jadilah pendapat yang sebaliknya adalah pendapat yang ditasbih oleh Imam Rafi'i. Saya namakan kitab ini dengan nama Umdatus Salik wa Umdatun Nasi. Wallahu as'alu an yadfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan saya memohon kepada Allah supaya menjadikan kitab ini bermanfaat. Amin. Dialah kecukupanku dan dialah sebaik-baik penolong. Kalau kita perhati muqaddimah ulama-ulama, mereka tak akan tinggal alhamdulillah, syukur. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian dia akan cerita kitab ni betul sikit dan dia tutup dengan doa. Tutup dengan doa semoga kitab ini diberkati Allah, macam tu. Itu adab dalam menulis muqaddimah kitab. Bismillah tak tinggal, bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, kemudian doa untuk diri sendiri dan untuk pembaca kitab. Kitab ni lama dah. Kalau kita tengok Syekh Ibn Naqib ni, dia mati wafat 769 Hijrah. Berapa tahun dah lah ni? Itu kalau kita ambil tarikh dia mati, tarikh dia karam tak tahu bila. Hampir-hampir 700 tahun dah, no? 600 tahun lebih lah. Kitab Turath, kitab yang lama. Jadi kita berkhidmatlah kepada Syekh Ibn Naqib ni. Mudah-mudahan kita boleh tumpang syafaat dia di akhirat. Kita nak khidmat pegang kasut dia tak ada dah. Kita nak khidmat tolong tuang air wudu kat dia tak ada. Kita khidmat tolong sebarkan ilmu dia supaya orang Melayu, anak bangsa kita boleh baca kitab dia, supaya ilmu dia tu tersebar. Itu antara khidmat kepada ulama. Terus bab pertama, pembahagian air. Al-miyahu aqsamun, tahurun wa tahirun wa najisun. Fa-tahuru wa tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, wa tahiru wa tahiru fi nafsihi wa la yutahhiru ghayrahu, wan najisu ghayruhuma. Fala yajuzu raf'u hadathin wa la izalatu najisin illa bil ma'i al-mutlaq, wa huwa at-tahuru ala ayyi sifatin kana min asli al-khilqah. Air terbahagi kepada 3, tahur, iaitu air yang suci pada dirinya lagi menyucikan, tahir, iaitu air yang suci pada dirinya tidak menyucikan, najis, tidak suci dan tidak menyucikan. Tidak boleh mengangkat hadas dan tidak boleh menghilangkan najis melainkan dengan menggunakan ayat mutlak. Ayat mutlak ni lah yang disebut tahur. Tahur suci, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci pada dirinya, boleh minum dan boleh menyucikan, boleh berwuduk, boleh basuh najis, boleh mandi wajib.
Kita tengok nota kaki di bawah, hamish. Air mutlak ialah air yang tidak dikaitkan dengan sesuatu sifat ketika menyebutkannya. Ayak, orang sebut ayak saja, itu mutlak. Atau mudahnya ayak mutlak ni diturunkan dari langit atau keluar dari bumi. Itu ayak mutlak. Yang sebahagian kitab sebut ayak ada 7. Ayak langit, tu langit, turun daripada langit. Ayak hujan, ayak embun, ayak salji. Ada lagi yang turun daripada langit. Ayak hujan, ayak salji, ayak embun. Yang bagi turun lagi tak ada no. Yang terbit daripada bumi, ayak matayang, ayak sungai, ayak telaga, ayak laut. 7 tu di ayak mutlak. Tidak disebutkan seumpama air bunga, air mawar, air sabun dan lain-lain. Yang ini tak mutlak. Ini dipanggil ayak mutaghayyir, ayak yang berubah. Air mutlak ialah air yang Allah ciptakan untuk kegunaan manusia, seperti minum, mandi, mencuci pakaian dari najis dan mengambil air sembahyang. Air mutlak ada yang turun dari langit seperti air hujan, air embun dan air salji. Ada juga yang terbit dari bumi seperti air telaga, air sungai, air laut dan air mata air. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Jadi daripada perkataan tahur inilah pengarang matan menyebut pembahagian air ada 3. Yang pertama tahur. Tahur tu mutlak lah. Tahur, tahir, najis. Dia ambil daripada perkataan tahur ni. Kami turunkan dari langit air yang dapat menyucikan, suci lagi menyucikan. Tengok atas, iaitu air yang suci lagi menyucikan, walaupun ia dengan apa sifat sekalipun dari asal kejadiannya. Ulama sebut kalau turun daripada langit air merah macam sirap, hujan sirap, boleh kita mandi wajib, boleh kita berwuduk, sebab dia turun macam tu. Apa kejadian sekalipun, yang penting hujan. Di Syria pernah berlaku hujan oring, lekat kat jubah putih, jubah jadi oring, jalan raya jadi oring. Ingatkan nak kiamat dah, hari Jumaat hujan oring. Rupa-rupanya ada tempat berlaku ribut angin tu, dia benat tanah merah atas udara, nampak oring, tanah merah terbang atas udara, oring. Lepas tu Allah Ta'ala hantar hujan tu kena tanah merah, maka jadilah air oring nak merah-merah. Kita pakai jubah putih, kena lekat, basuh tak keluar, lempak bawah jubah oring. Tak apa, boleh berwuduk, pasal Allah yang menjadikan macam tu. Macam tu juga air sungai. Air sungai kadang-kadang warnanya teh susu, teh tarik, kerana dia lalu kot tanah, boleh berwuduk juga. Selagi namanya sungai, boleh berwuduk. Okey, sambung. Wa yukrahul musyammas fil biladil harrah fil awanil muntabi'ah wa hiya ma yutraqu bil matariq illa adh-dhahaba wal fiddah wa tazulu bit tabrid. Makruh menggunakan air musyammas. Air musyammas air apa? Air yang terkena syamsun, pancaran matahari. Daripada perkataan syamsun, musyammas, air yang terdedah kepada pancaran matahari. Makruh pada negara yang panas, musim panas. Negara kita tak ada musim panas. Musim panas, kena matahari, air tu sangat-sangat panas. Dalam bekas yang ditempa, seperti bekas besi dan tembaga, bekas yang boleh keluar karat, dia duduk dalam tu, bukan duduk dalam plastik besen tak, dia duduk dalam bekas macam besi, tembaga, logam. Kecuali bekas emas dan perak. Kalau air duduk dalam bekas emas perak, kita berwuduk tak makruh, tapi haram. Itu yang kita tak makruh tu, tulis tak makruh tapi haram. Dia teruk lagi ya. Bukan mana kalau air tu duduk dalam emas, duduk dalam mangkuk emas, mangkuk perak, boleh tak makruh. Bukan boleh, hukumnya lebih lagi, haram. Kerana menggunakan bekas emas perak itu haram.
Jadi yang kata musyammas makruh ni dia duduk dalam bekas yang boleh berkarat. Dan kemakruhannya itu akan hilang apabila air itu disejukkan. Bagi dia sejuk, barulah tak makruh. Nombor 2 di bawah. Sebelum tu kita baca dulu nombor 1. Boleh bersuci dengan air yang Allah ciptakan atas kejadian asalnya dan tidak dipedulikan bagaimana sifat dan rasanya itu, sama ada masin, tawar atau payau. Air laut masin tak apa. Air telaga tawau, air sungai tawar, tak ada masalah. Rasa pergi ke mana pun kita boleh guna pakai, pasal dia tahur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi 'atashna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di lautan, kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwuduk dengan air itu, nanti kami akan dahaga. Apakah kami boleh berwuduk menggunakan air laut? Dia confused, air laut boleh wuduk tak? Pasal air laut ni binatang mati, ikan, lepas tu rasa dia pun masin, bolehkah berwuduk? Soalannya tentang wuduk. Jawapan yang Nabi bagi lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu suci lagi menyucikan. Maksud Nabi bukan takat wuduk, basuh najis boleh, mandi wajib pun boleh. Soalan dia kecil, jawapannya besar. Ini antara kebijaksanaan Rasulullah sebagai guru. Orang tanya pendek, jawab panjang. Dia tanya boleh tak berwuduk dengan air laut? Mungkin maksud dia darurat. Kami bawa air untuk minum, kami tak maulah wuduk guna air tu, sekali kami dahaga tu darurat, boleh mati. Nabi jawab, bukan masalah darurat tak darurat, air laut memang boleh guna pakai. Cara dia cerita kat Nabi tu nampaknya macam darurat, macam darurat boleh makan bangkai. Nabi kata bukan darurat, memang dalam keadaan sengaja pun boleh guna air laut, kerana air laut itu tahur, suci lagi menyucikan, bangkainya pula halal dimakan. Dia tak tanya apa yang ni. Nabi sebut ikan, sotong, hidupan air semuanya boleh dimakan. Ini bab halal haram pun Nabi bagi tahu juga, walaupun dia tak tanya. Makruh kerana dikatakan ia penyebab penyakit sopak atau bertambahnya sopak. Hadut sopak dah, kalau guna air musyammas boleh tambah sopak lagi. Bagi sejuk dulu. Kadang-kadang pipe kita tu besi, kena matahari panas, buka tu rasa panas, jangan beruduk. Itu bagi sejuk dulu, nanti jadi sopak. Okey, sambung. Ini ayat mutaghayyir pula. Wa idza taghayyara al-ma'u, wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran bihaitsu yus'alu 'anhu ismul ma'i bi mukhalafati shay'in ghayril yumkinu as-sawmu 'anhu kadaqiqin wa za'faran aw istu'mila duna al-kullatayn fi fardhi taharatil hadathi walau bi sawbiyyin aw li najasin walau lam yataghayyar lam tajizi taharah bih. Air yang berubah, ma'ul mutaghayyir, apabila berlaku perubahan yang banyak pada air sehingga hilang nama air, hilang kelakon air dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci dan boleh dipelihara agar tidak bercampur dengan air, maka tidak boleh lagi bersuci dengan air ini. Contohnya air bercampur dengan tepung atau za'faran. Ini dipanggil air mutaghayyir. Bila campuran tu banyak, air mutlak campur kopi jadi hitam, air kopi tak boleh lagi basuh najis, tak boleh mandi wajib, tak boleh berwuduk dengan air kopi. Syekh Ibnu Naqib dia buat contoh campur dengan tepung. Air campur tepung jadi warna apa? Putih. Asal air mutlak warna lain, campur
Dia bukan min aslil khilqah, bukan asal kejadian macam tu. Kita yang campur atau adik kita campur, maka kita tidak boleh berwuduk, mandi wajib, basuh najis. Ayak tu dipanggil tahir. Ayak tepung tahir, suci pada dirinya tetapi tidak boleh menyucikan. Za'faran ni bila masuk dia jadi merah. Selalu orang buat dalam nasi mendi, buah dalam ayak, dia akan ayak tu jadi merah. Buah serbuk teh jadi merah, buah sirap jadi merah. Jadi ayak ni ayak yang dah bercampur, maka tidak boleh lagi kita bersuci. Kemudian ayak musta'mal pun tak boleh juga. Yang musta'mal lain. Ayak musta'mal dia tak nampak berubah apa, tapi sudah digunakan. Depan rumah saya di Syria ada kedai albisah musta'malah, baju-baju musta'mal. Kita buka kamus, apa makna dia? Bandel rupanya. Musta'mal maknanya bandel. Ayak musta'mal, ayak bandel, baju yang orang pakai dah. Jadi ayak musta'mal ni ayak lebihan daripada wuduk, atau lebihan daripada mandi wajib, atau lebihan daripada basuh najis. Kan taharah ni ada 3: wuduk, mandi, basuh najis. Jadi kalau kita basuh punggung kita, kita buang ayak besar, kita basuh punggung. Lepas basuh dah suci, punggung kita menitik tak daripada punggung tu. Itulah ayak musta'mal. Ayak selepas menyuci najis. Kita ambil wuduk, kita basuh muka, menitik kot dagu. Itu musta'mal. Lepas berwuduk. Kita mandi wajib, bawah kita tak besen, menitik lah besen tu. Itulah musta'mal. Maka tak jadi ayak musta'mal katakan kita celup makan pulut, celup tangan dalam mangkuk, kita angkat retuk, kita makan pulut. Hak dalam mangkuk tu masih ayak mutlak. Ayak musta'mal ialah ayak yang digunakan untuk wuduk, mana lepas wuduk, lepas mandi wajib, lepas membasuh najis. Itu mana ayak musta'mal. Dan dia guna tu pula pada anggota yang wajib. Kalau wuduk ni, pergelangan tangan sunat. Bila kita basuh pergelangan tangan, yang menitik daripada pergelangan tangan tu belum dipanggil musta'mal. Pasal musta'mal hanya pada anggota wajib. Kumur, hak luah daripada mulut kita tu pun bukan musta'mal. Hak tu boleh panggil ayak mutlak. Tapi kalau bercampur dengan ayak liuk banyak sangat, ayak mutaghayyir, ayak berubah. Kalau tak campur ayak liuk tak apa, mutlak lagi. Basuh muka tu baru jadi ayak musta'mal. Basuh tu pun waktu kita duk tonyoh tu tak musta'mal lagi. Hak menitik-nitik tu. Sebab muka anggota wajib. Muka pula kita basuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Hak menitik dari basuhan pertama tu sahaja dipanggil musta'mal. Basuhan kedua tak musta'mal. Sebab basuhan kedua sunat. Basuhan ketiga sunat, tak musta'mal. Macam tu. Kena faham betul-betul. Ni basic agama. Orang kata ayak musta'mal, tak faham. Basuh tangan sampai siku ni anggota yang wajib. Basuh kali pertama tu, kalau kita guna ayak sikit, kita tonyoh tak menitik, maka tak ada lah musta'mal. Hak menitik tu baru musta'mal. Basuh tangan sampai siku, hak kali pertama tu, kalau menitik musta'mal. Sapu kepala biasanya dia tak menitik, sikit je kita guna ayak, tak ada musta'mal. Basuh kaki, yang menitik daripada kaki itu musta'mal. Ayak musta'mal ini suci tetapi tidak menyucikan. Apa dalil suci? Nabi berwuduk, ayak dagu Nabi yang menitik ni Nabi ambil, Nabi percik dekat seorang budak yang pengsan tak sedar diri. Kalaulah ayak musta'mal tu najis, mana kita boleh percik ayak kencing kita ke orang? Nabi berubat dengan ayak musta'mal, menunjukkan suci. Faham tak? Dan ada riwayat disuruh kita minum ayak musta'mal. Kita basuh muka ni bila berwuduk sunat. Basuh muka, duk menitik tak ada. Minum. Batal puasa. Masa tak puasa lah, malam ke isya ke kita ambil wuduk kan, dia jatuh tu tak ada. Minum rasa masing-masing. Kalau muka peluh masing lah, muka tak peluh tu okey lah, minum lah. Minum air daripada anggota wuduk kita, jadi syifa, jadi penawar. Baik, suci ya, suci tetapi tidak menyucikan. Begitu juga tidak boleh bersuci dengan air yang musta'mal, iaitu air yang kurang dari 2 kolah.
Hak celup tu kalau dicelup. Kalau ayak dua kolah celup tak dia mustakmal. Dan telah digunakan untuk mengangkat hadas sekalipun hadas kanak-kanak, atau air yang kurang dari dua kolah dan telah digunakan untuk menghilangkan najis, maka tidak boleh lagi bersuci dengannya walaupun air itu tidak berubah. Ayak mustakmal dia tak berubah apa. Kita basuh muka menitik. Kalau basuh muka kerana mengantuk, yang menitik itu tidak jadi mustakmal, sebab dia bukan niat wuduk, dia niat mengantuk. Basuh muka dia mengantuk. Begitu juga tidak jadi mustakmal jika kita berwuduk tu tajdid, memperbaharui wuduk, renew wuduk. Wuduk tak batal pun, tapi ambil sekali lagi. Itu pun tak jadi mustakmal. Dia bila ada hadas baru dipanggil mustakmal. Yang pertama di bawah nombor 1, nota kaki, air mustakmal adalah suci tetapi tidak boleh menyucikan. Dalil ia suci, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qil fatawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi, rawahul Bukhari. Artinya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku. Ini akhlak mulia ziarah orang sakit. Nabi ziarah aku. Ketika itu aku sedang sakit dan tidak sedarkan diri. Sakit hilang akal. Sakit apa tak? La aqil, tak berakal. Pingsan ke apa tak tahulah. Baginda mai ziarah Sayyidina Jabir. Baginda berwuduk dan menuangkan macam percik ya. Nabi percik air wuduknya ke atas diriku. Wuduk tu air wuduk. Fasabba alayya, tengok tu, min bukan wuduk, min wudu'ihi, air wuduk. Wuduk perbuatan, wuduk air. Dalil ia tidak suci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم. Terjemahan dia ada muka surat sebelah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu mandi di dalam air yang tenang, iaitu air sedikit yang tidak sampai 2 kolah. Air bertakung tenang tu, air yang tak mengalir. Jangan mandi dalam air yang bertakung. Air tu pula sikit, tak sampai 2 kolah. Ketika dia sedang berjunub, dia masuk mandi berenang dalam air yang sikit tu, Nabi tak bagi. Sahabat bertanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana dia hendak melakukannya? Nak mandi macam mana? Abu Hurairah berkata, hendaklah dia mencedok air tersebut, jangan masuk dalam. Kalau air banyak tak apa, kolam terjun. Kalau air sikit, jangan. Cedok mandi cedok. Itu menunjukkan kalau dia masuk dalam, sekali bila dia keluar menitik daripada badannya, maka jadilah yang tu mustakmal. Sambung, fa in taghayyara. Yang ni kalau berubah sikit-sikit tak jadi mutaghayyir. Maknanya masih kekal mutlak. Sebab tadi dia kata taghayyuran kathiran. Muka surat 3 di atas, wa idza taghayyara al-ma', kita garis taghayyuran kathiran, kalau berubah banyak baru jadi air mutaghayyir. Sebelah ni pula muka surat 4 dia kata kalau berubah yasiran, yakni qalilan, berubah sikit je. Berubah sikit, tu tak apa. Yang tu masih mutlak. Maknanya dia masih tahur, suci lagi menyucikan. Sebab berubah sikit. Okey, baca. فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا. يسيرا ni makna qalilan. Terus. أو بالمجاورة كعود ولب مطيبين أو بما لا يمكن الصون عنه ككهلب وورق شجر تناثر فيه بتراب وطول مكثر أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون أو جمع المستعمل
fabalagha kullatayn jazat wahara fi. Tidak hilang kemutlakan air pada masalah-masalah berikut. Yang pertama, perubahan yang sedikit sahaja pada air, seperti air berubah sedikit dengan sebab bercampur dengan za'faran dan seumpamanya. Masuk sikitnya za'faran, tak jadi merah pun masuk sikit lah. Macam serbuk teh masuk lah, masuk sikit dia tak jadi teh lagi. Tak apa lah, boleh guna untuk wuduk, mandi wajib, basuh najis. Terus. Yang kedua, atau air berubah kerana sesuatu yang berdekatan dengannya, mujawarah, dan ia tidak sebati dengan air, bahkan boleh dipisahkan dari air, seperti kayu gaharu dan minyak wangi. Ini kita buat contoh macam ayak tu rembuh daun pandan, maka ayak tu wangi. Tapi boleh buanglah daun tu. Kalau dia blend daun tu, buh dalam ayak tu, tu mukhalatah, itu sebati, tak boleh nak cerai tanggai dah. Yang tu dipanggil mutaghayyir. Tak mutlak. Tapi kalau buah daun, dia tak mesin daun tu, ayak memanglah wangi. Wangi tu dipanggil berjirannya, bukan sebati. Mujawarah makna berjiran, mukhalatah percampuran yang sebati. Kalau buah tepung, sebati. Kalau buah daun pandan, dia tak sebati. Maknanya ayak daun pandan tu, ayak haruman daun pandan itu masih mutlak. Kalau buah kayu gaharu pun ayak jadi wangi. Ataupun ada najis, ada bangkai, sini ada timba ayak, sini ada bangkai. Bangkai tu busuk sangat. Bilik pula tertutup, tak ada tingkap apa, tertutup ruang udara, tak ada, tak boleh, angin tak boleh masuk keluar. Bangkai yang busuk tu menyebabkan ayak bumbu busuk. Tak apa, dia bukan bangkai tu duduk layak. Kalau bangkai duduk layak, baru dipanggil ayak mutanajis, ayak yang masuk najis dalamnya. Ni najis tak masuk, najis duduk luar, tapi efek kesan tu, kesan bau tu mengganggu bau ayak. Boleh tak berwuduk? Boleh. Cuma nak kumuk tak lalu kot. Terus kumuk lah. Wuduk jangan kumuk. Terus. Yang ketiga, atau air berubah disebabkan berlaku percampuran dengan sesuatu yang tidak dapat dipelihara dari percampuran itu, seperti kiambang, daun-daun pokok yang berguguran dalam air bercampur dengan tanah lama berkakung, atau air yang telah digunakan pada perkara-perkara sunat seperti berkumur-kumur, tajdid, wuduk dan mandi sunat. Yang ni tak jadi mustakmal. Pasal benda tu sunat. Memperbarui wuduk sunat, mandi sunat, kumur-kumur semua tu sunat. Tadi dia sebut bertakung. Bertakung ni dia pada berkeledak lah. Ayak lama tak guna duk takung tu, kadang dia tumbuh lumut, dia jadi macam hijau tu, tak apa. Itu hidupan air, masih dipanggil ayak mutlak. Daun jatuh sendiri, daun jatuh dalam telaga yang lama orang tak jaga, daun banyak jatuh, busuklah ayak telaga tu, tak apa, masih dipanggil mutlak. Jangan dia sengaja pergi cari daun, sapu daun, kumpul dalam satu plastik, dia pergi tuang dalam telaga tu, tak ada kerja. Itu dia sendiri yang masuk kan. Yang tu tidak dipanggil lagi mutlak. Baik, terus. Yang keempat, apabila air mustakmal dihimpunkan semula sehingga cukup 2 kolam. Ini ayak mustakmal asalnya tidak menyucikan, tapi bila dia gabungkan ayak mustakmal dia tu dia pituang dalam ayak kolah, jadi banyak. Bila banyak jadi mutlak balik. Apabila dihimpunkan semula ayak mustakmal, kemudian cukup 2 kolah, maka sucilah. Maka suci, maka jadi mutlak. Terus. Walau adkhala mutawaddi'un yadahu ba'da ghusli wajhihi marratan aw junubun ba'da niyyah fi dunil qullatayn faghtarafa wa nawal iqtirafa lam yadurruhu wa illa sara al-baqi musta'malan. Ini masalah ambil wuduk celup ni, kita dah belajar dah dulu. Boleh tak celup? Boleh. Celup tangan dalam cebok kecil tu pun boleh celup. Tapi ada cara dia, no? Sebab dia nak jimatkan air, dia tak mau celup dalam kuala, dia celup dalam cebok. Tangan dia celup dalam cebok, basuh muka, boleh celup. Tapi dia kena niat tangan dia tu sebagai cebok, sebagai alat. Masalah niat tangan sebagai cebok. Sebelum nak celup, kena niat dulu, tangan aku ni koleh, tangan aku ni mangkuk, tangan aku ni alat, baru dia boleh celup. Kalau tidak, dia tak boleh celup dalam cebok, dia kena celup dalam kolah yang ayak banyak. Cebok tu ayak sikit. Jadi kalau nampak orang celup tangan dalam cebok,
Jangan kita kata dia tak betul. Boleh jadi dia mengaji. Bila mengaji, boleh celup dalam bekas yang kecil, boleh celup. Bahkan itu afdal lah untuk menjimatkan air, kerana Rasulullah berwuduk hanya secupak. Kadang ada riwayat Nabi tuang, ada riwayat Nabi celup dalam cupak tu. Dalam mengaji hadis banyak Nabi fa'adkhala yadahu fil ina, Nabi masukkan tangan Nabi dalam cupak tu. Nabi celup. Tapi kena ada cara. Orang yang celup dalam timba, dia kira tepat dengan perbuatan Nabi. Tapi kena ada ilmu, tak ada ilmu jadi musta'mal. Baca. Jika seseorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang kurang dari 2 kolah selepas membasuh mukanya sekali, atau orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air itu selepas berniat mengangkat hadas besar, dan dia mencedok air dengan meniatkan tangannya sebagai cebok, alat. Dia niat tangan dia sebagai alat. Maka cara itu tidak memudaratkan air, iaitu air akan kekal kemutlakannya. Ayat masih mutlak. Dia celup, dia basuh muka, dia kena jauh sikit lah. Sebab yang menitik daripada muka tu musta'mal. Celup boleh niat. Sebelum nak celup niat. Waktu nak basuh pergelangan tangan tak payah niat. Celup basuh pergelangan tangan dalam gayung tu. Sayang ni tak jadi musta'mal. Niat tak niat pun tak ada masalah. Nak kumur pun tak apa. Nak basuh muka kali pertama pun tak payah niat lagi pun tak apa. Sebab yang jadi musta'mal tu selepas basuh muka. Faham? Itu yang dia sebut kalau bahasa Arab mana? Ba'da ghasli wajhihi marratan. Selepas dia basuh muka kali pertama. Lepas daripada tu baru kena niat. Lepas dia kumur, dia nak basuh muka tak niat lagi pun tak apa. Pasal dia angkat ayak. Dia ambil sikit lah. Basuh muka. Basuh muka. Yang menitik daripada muka ni musta'mal. Yang lekat di tangan dia ni pun musta'mal. Tak payah lap dekat kain tolak, biar pilah basah. Nak celup ni kena niat lah, pasal ayat musta'mal ada di tapak tangan dia. Ya, ini cebok. Macam tu. Jadi wajib dia niatkan tangan sebagai cebok selepas membasuh muka kali pertama. Boleh beramal. Memang Nabi duk celup pun. Zaman Nabi mana ada kolah besar macam kita. Tak ada. Kecuali kalau di sungai, itu besar lah. Telaga besar. Telaga pun orang cedok bawa ambil dengan timba. Kalau nak takkan nak turun dalam telaga, basah habislah baju. Nabi celup dalam timba tu. Dan Nabi guna kuantiti air yang sangat sikit. Bila celup dia boleh jimat air. Kita sebut dah dulu, nak jimat air, nak wuduk secupak ni ada 3 cara. Yang pertama guna botol spray. Yang kedua, tuang guna botol mineral. Yang ketiga, celup tangan dalam gayung. Tapi payah. Buat pila sekali praktikal. Wuduk cara Nabi. Ayak guna sikit ya. Secebok tu boleh cukup sampai basuh kaki. Kalau kita celup dalam kolah, kita guna banyak. Sekali pun tak apa dah. Boleh try buat tengok. Terus. Tetapi jika orang itu tidak meniatkan tangannya sebagai cebok, maka air yang berbaki akan menjadi musta'mal. Kalau tak niat dia musta'mal lah. Pasal dia basuh muka, ayak muka dia tu ada di tangan dia. Dia celup buta gitu, habis ya. Ayak tu jadi musta'mal. Jadi dia tak boleh dah basuh tangan dia sampai siku. Apa pun kena ada ilmu lah. Ada ilmu, walaupun orang nampak macam tu, dia Pak Haji ni kolah depan mata duk celup cebok apa ni. Orang hak duk apa tu tak tahu. Kita mengaji okey ya. Tak ada ilmu. Dan jangan pula orang hak tak tahu tengok Pak Haji buat, boleh aku pun nak buat juga. Pak Haji ni mengaji, hang pakai tiru lah, tak boleh lah. Okey, sambung. Walau inawamasa junubani fa'aksara duf'ah Au wahidan ba'da wahidin fi kullataini iltafa'at janabatuhum wala yasiru musta'malan. Masalah 2 orang yang junub menyelam di dalam air 2 kolam. Jika menyelam 2 orang yang junub atau lebih dari 2 orang ke dalam air 2 kolam, sama ada mereka menyelam secara serentak atau bergilir-gilir, maka hadas janabah mereka terangkat dan air yang berbaki tidak akan menjadi air musta'mal. Tak
dia mustakmal pasal dah 2 kolah. Ayat banyak. Sama ada ni masuk dua-dua tu serentak, ni bilang dulu nak terjun. 1, 2, 3, berdebum dua-dua orang serentak. Ataupun hang turun dulu, berdebum, lagi dia ni keluar, dia ni pula masuk. Itu dipanggil wahidan ba'da wahidin. Di perselam tu basah seluruh badan, niat mandi wajib, maka terangkat hadas mereka. Ayak yang berbaki masih banyak, maka tidak jadi ayak mustakmal. Jadi 2 kolah ni apa ukurannya? Wal qullatani 500 raqlin baghdadiyah taqriban wa masahatuha dira'an wa rub'an tulan wa 'ardan wa 'umqan. فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير بها ولو يسيرا. Ukuran 2 kolam. 2 kolam bersamaan lebih kurang 500 liter Baghdad. Yang ni saya tak tahu 500 liter Baghdad ni apa, tak tahu. Sebab kota Baghdad telah dihancurkan oleh tentera Tatar Mongol. Cerita cara dulu ni 500 liter Baghdad. Macam mana tak tahu. Terus. Dan ukuran luas bekas air itu 1 hasta suku panjang, lebar dan dalam. Ini 1 hasta. Daripada siku sampai ujung ni dipanggil 1 hasta. Lepas tu tambah sikit lagi suku, 1/4 hasta. 1 hasta tambah suku panjang, lebar, dalam. Mana segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Jadi bekas 4 segi kalau macam tu, kalau air dia penuh dipanggil 2 kolah. Tengok di bawah, iaitu ukuran 58 cm. Itu 1 hasta suku 58 cm. Dan sukatannya lebih kurang 190 liter pada zaman sekarang. Ayak 190 liter dipanggil ayak banyak, ayak 2 kolah. Hukum dia, ayak 2 kolah tidak akan menjadi mutanajis semata-mata masuk najis ke dalamnya. Najis masuk dalam ayak 2 kolah, dia tak akan terus jadi mutanajis, kecuali bila bahkan ia menjadi mutanajis apabila air itu berubah, walaupun perubahan yang sedikit. Bila berubah baru. Pasal ayak 2 kolah ni banyak, bila banyak dia ada kekuatannya masuk najis, masuk tai ke masuk apa pun, selagi tidak berubah maka dia masih dipanggil mutlak. Berbeza dengan ayak kurang pada 2 kolah, masuk tek cicak sebiji walaupun tidak berubah, dia sudah dipanggil air mutanajis. Kerana ayak sikit tak kuat, ayak banyak kuat. Kita tengok dalil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu bil falati minal ard wa ma yanubuhu minas siba'i wad dawab faqala idza kana al ma'u qullatayn lam yahmil al khabath rawahu Tirmidzi wa fi lafzin li Abi Dawud fa innahu la yanjus. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda ditanya tentang hukum air yang berada di kawasan tanah lapang dan air itu didatangi binatang buas dan binatang ternakan. Air tu binatang-binatang duk minum apa semualah. Air tu macam kotong lah. Orang tanya Nabi, boleh tak kita manfaatkan air? Air ni dia ada satu telaga dipanggil Bi'ru Bida'ah. Nama hadis ni berkaitan telaga Bi'ru Bida'ah, telaga barang-barang. Telaga barang-barang. Waktu Nabi sampai Madinah, ada satu telaga macam kolam tu, orang duk lempak barang, orang buang sampah tu. Telaga tu besar, luas. Besar surau kita lagi, bulat tu. Orang tahu macam-macam sampah. Huyat ni darah haid tu, apa, pampers haid perempuan pun lempak tu juga. Terapung dia berenang dalam telaga tu, kotor semua. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi mempersedarakan Aus dan Khazraj. Selain daripada tu, Nabi ajak gotong royong bersih telaga. Antara telaga yang Nabi cuci ialah telaga Bi'ru Bida'ah, telaga barang-barang.
Anjing mati mampu pun ada sikap kalau tu. Bangkai anjing tu berenang tak gerak lah. Ada. Nabi ajak bersih, buang. Bila buang ayak dia okey, bersih, elok. Dan Nabi berwuduk. Tu orang tanya, boleh ke? Asal tu kan Telaga Bida'ah tu asalnya ada pampers darah haid, sampah sarap, anjing mati. Tiba-tiba Nabi sanggup berwuduk kumuk sekali. Maka Nabi kata, ayak kalau banyak, kalau tak berubah tak apa, manfaatkan. Setelah dicuci, buang semua, turun hujan semua, yang tu banyak Nabi guna. Terbitlah hadis ni. Orang panggil sababul wurud. Sebelum kita baca hadis ni, kita kena cerita tu dulu. Gotong royong yang Nabi buat tu. Nabi kata, idza kana al-ma'u qullatain, apabila air itu cukup 2 kolah, 190 liter ke atas, air banyak, lam yahmil khabath, ia tidak menanggung najis. Sampah kita buang dah, bangkai anjing kita buang dah, nak takut apa? Manfaatkan telaga ini, manfaatkan kolam ini. Tu dalil. Asal kolam tu memang kotor, geli-geleman. Nabi sampai Madinah, Nabi ajak orang gotong royong buat kerja. Baik. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu', kata Ibnul Munzir, ulama telah ijma' bahwasanya air sedikit atau banyak apabila najis masuk ke dalamnya lalu berubah rasa atau bau atau warna air itu, maka air itu menjadi mutanajis. Kalau berubah, jadilah mutanajis. Sekarang kita tengok muka surat 7. Beza dengan ayat 2 kolah dengan ayat yang kurang dari 2 kolah. Wa dunahuma yanjusu bimujarradi mulaqatin najasah wa illam yataghayyar illa an yaqa'a fihi najisun la yarahu al-basar aw maytatun la dama laha sa'il kadhubabin wa nahwi fala yadur wa sawa'un al-jari wal rakib fa in kuthira al-qalilun najis fa balagha qullatayn wala taghayyura tahura wal muradu bit taghayyuri bit tahir aw bin najis imma al-lawnu aw at-ta'mu aw ar-rihu. Hukum air yang kurang dari 2 kolah, tak sampai 190 liter. Air yang kurang dari 2 kolah akan menjadi mutanajis semata-mata dengan bersentuh dengan najis padanya. Yakni najis masuk ke dalamnya. Walaupun air itu tidak berubah. Walau tak berubah pun dia tetap dah jadi mutanajis. Kecuali jika najis yang masuk itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ayak kita ada secawan ayak mineral, lepas tu lalat dia hinggap tai, kat kaki dia ada tai tapi kita tak nampak. Dia terbang, dia mai dekat cawan kita, dekat ayak tu. Itu tak apa, saya tak nampak. Tak payah ambil mikroskop duk terokong kaki dia ada tai, tak payah. Dia mai lepas tai dekat ayak lah, dan tak nampak tak apa. Kecuali najis yang masuk itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar atau bangkai serangga yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka ia tidak menajiskan air, sama ada air itu bertakung atau mengalir. Kalau serangga pun tak apa. Tengok nombor 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah dia menyelamkan tangannya, janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas berisi air. Air ni air sikit lah, jangan celup tangan ke dalam air yang sikit selepas bangun dari tidur, sehingga dia membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Basuh luak bekas dulu, sekali baru celup tangan, kerana dia tidak tahu di manakah dia meletakkan tangannya ketika tidur. Kalau dia celup terus, sekali jadi mutanajis. Biasanya orang dulu mereka istinja guna batu, jadi malam-malam gatal duk garuk celah ni.
Tahu celah ni. Di tangan tu lekat bau punggung, bau tai tu ada sikit-sikit. Mungkin tidak, kerana nak celup terus dalam timba. Tak boleh. Duit kita basuh dulu, celup. Kalau celup terus lagi jadi mutanajjis. Bukan nak berubah pun. Celup tu tak berubah ayak, warna ayak tak berubah. Tapi najis yang ada di tangan tu bila celup merosakkan ayak. Kemudian dalil di bawah tentang serangga. Serangga kalau mati dalam ayak tak apa. Kita ada ayak kopi, ada ayak teh, masuk semut mati. Semut mati dalam tu. Kita buang semut, kita boleh minum ayak teh kita tu. Tak bodoh Saya duduk minum tak bodoh pun. Ayak sejak kadang-kadang kita buka-buka tengok Allah, semut mati. Ambil camca, cedok, buang semut. Minum. Ayak kopi sejak, sedap. Kopi panas. Semut dia main minum-minum, dia rasa panas, dia mati lah. Mati beramai-ramai. Kita buang beramai-ramai. Jangan buang ayak kopi, buang semut sudah. Buang semut, minum. Kerana Nabi sebut lalat tai, lalat hijau. Lalat hijau masuk dalam ayak kita pun kita boleh minum lagi ayak tu. Apatah lagi semut kayak semua orang tai lah semut. Tak kena. Jadi serangga tidak menajiskan air. Tengok dalil. Tapi orang kampung banyak tak mau yang semut. Dia kata lupa lah, bodoh lah, apalah. Kita duduk minum relax tak bodoh pun. Jangan buang, sayang lah buang semut sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi jinahaihi shifa wa fil akhari da, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat tai jatuh ke dalam bekas air seseorang kamu, masuk dalam ayak kita nak minum ayak sirap, lalat masuk, maka hendaklah dia selamkan seluruh badan lalat itu. Ambil camca, tekan lalat tu jatuh, dia duduk kodek lagi, kita bunuh dia. Dia main sendiri masuk dalam ayak, dia bunuh diri. Lalat ni bunuh diri dalam ayak kopi kita. Selamkan dia. Selamkan seluruh badan lalat itu. Akhirnya dia mati lemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lemah lalat ni. Cari lalat tu, jangan minum sekali lalat. Minum sekali lalat memang tak cerdik. Cari mana dia lalat, cedok, jumpa, buang lalat. Hendaklah dia campak lalat tu. Sesungguhnya ada penawar pada salah satu sayapnya dan ada penyakit pada sayap yang satu lagi. Jika diperbanyakkan air sedikit, air kurang daripada 2 kolah yang mutanajis, asal air tu masuk najis, kita perbanyakkan, kita tambah air sehingga cukup 2 kolah, atau air itu tidak berubah, maka ia kembali dan air itu tidak berubah. Ayak mutanajis ni kalau kita campur dia jadi 2 kolah, ataupun kita tambah ayak mutanajis. Cara merawat ayak mutanajis, cara nak rawat dia ialah diperbanyakkan air. Bila cukup 2 kolah, dia jadi suci balik. Ayak macam ayak kumbahan betul, orang rawat. Cara nak sucikan ialah dengan diperbanyakkan air. Kemudian tidak berubah, maka ia kembali suci. Perubahan yang dimaksudkan sama ada dengan sesuatu yang suci. Berubah dengan sesuatu yang suci ni macam ayak berubah dengan sebab tepung. Itu makna perubahan sesuatu yang suci. Atau najis, ayak berubah kerana masuk najis. Perubahan yang dia maksudkan ialah perubahan warna atau rasa atau bau. Sambung. Yang ini bab lain pula, bab sunat tutup. Kalau ayak ada tudung, periuk ada tudung. Jangan biar terdedah. Sunat kita tutup. Nasi tutup tudung nasi. Lauk ada tudung, tutup. Kalau kita biar terdedah, macam kita mengaji lah, syaitan buat apa? Kencing. Syaitan ludah, nanti dapat penyakit misteri. Terutamanya malam-malam, tutup. Jangan biar semalaman terdedah, pagi esok makan sok. Cucuk mata habis makan.
Setan buat apa kita nak makan. Semalam makan tak sedap, makin esok rasa sedap. Sedap, dia tambah pelantar dia. Dia butir dia sikit kat situ. Oh, sedap. Makanan yang terdedah jangan makan. Nabi tak bagi. Jaga kesihatan. Kadang isteri kita goreng ayam, minyak tu dia biar. Dia goreng, nak buka puasa goreng, lepas tu biar malam tu, sahur esok goreng lagi. Tak payah buang minyak tu. Pasal dia terdedah, tidak ditutup. Nabi kita cukup prihatin bab tu. Memanglah nampak macam membazir, banyak minyak, tak ada tik cicok pun. Dia terdedah tu tak bagus. Baik, sambung baca. Wa yundabu taghtiyatul ina falau waqa'a fi ahadil ina'aini najisun tawadda'a min ahadihima bijtihadin wa dhuhuri 'alamatin sawa'un qadara 'ala tahirin biyaqinin am la fa in tahayyaru araqahuma wa yatayammamu bila 'adatin wal a'ma yajtahidu fa in tahayyaru qallada basiran walau istabaha tahurun bima'i wardin tawadda'a bi kulli wahidin marratan aw bi qawlin araqahuma wa tayammama. Sunat menutup bekas sekiranya tertutup. Okey, kita baca nombor 1 dulu. Sunat menutup bekas, ini dalil dia. An Jabirin. An Jabir radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istajnaha al-laylu fakuffu sibyanakum fa inna asy-syaitana tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atun min al-'isha'i fa khalluhum wa aghliq babaka wa dhkur isma Allah wa atfi misbahaka wa dhkur isma Allah wa awki siqa'aka wa dhkur isma Allah wa khamir ina'aka wa dhkur isma Allah walau ta'udu 'alaihi syai'an. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibanya waktu malam, maka masukkan anak-anak kecilmu ke dalam rumah. Sesungguhnya pada waktu itu syaitan sedang berkeliaran. Ini senja nak maghrib Nak maghrib ajak anak masuk rumah, Jangan duduk main bola dah nak maghrib. Syaitan berkeliaran. Kerana waktu tu syaitan, waktu tu dia sibuk pergi kerja. Ni pun macam pagi ya. Waktu tu ni pun baru keluar. Kita patutnya berada dalam rumah, mandi nak siap sembahyang maghrib. Malam kita tu macam siang begini pak. Kan pagi-pagi sibuk orang duk pergi kerja kan. Pukul 7 pekat naik motor pergi prai. Ni apa waktu tu lah dia naik motor pipi mana nak tahu. Kita duk main ikut jalan dia langgar ganggu jalannya. Okey, terus. Apabila sudah berlalu satu waktu dari Isya, maka bolehlah kamu membiarkan mereka keluar dan tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Petang-petang tutup pintu, Bismillah. Tutup pintu, Bismillah. Syaitan tak boleh masuk rumah kita. Lagi? Padamkan pelitamu dan sebutlah nama Allah. Ini pun sama juga. Malam-malam nak tidur, tutup lampu. Biar kita tidur dalam gelap, baru tak ada cali. Nak tutup tu, nak tekan tu, Bismillah. Remote ni, Bismillah. Tak nak naik atas, kan nak biar aircon, tutup, Bismillah. Lampu semua tingkap, Bismillah. Syaitan tak boleh kacau. Untuk keselamatan lah. Lagi? Ikat dan tutupkan bekas minuman dan makananmu serta sebutlah nama Allah. Sekurang-kurangnya letaklah sesuatu seperti kayu melentang di atasnya. Ni tak melintang. Kalau tak ada tudung melintang, sebut Bismillah. Syaitan tak boleh ludah, syaitan tak boleh kencing lah. Kita tak kayu tu melintang tu, syaitan tak boleh ludah dalam minyak, tak boleh ludah dalam nasi. Jangan biar terdedah tanpa ada apa-apa tutup. Okey, kita sambung balik. Sekiranya terjatuh najis ke dalam salah satu bekas air, ada dua bekas, salah satunya jatuh najis, hak mana satu dia tak ingat, hendaklah berwuduk dari salah satu bekas dengan ijtihad dan zahir tandanya. Ayam ada dua bekas, tak ada yang lain dah, dua bekas itu je. Salah satunya masuk najis, dia tak tahu bekas A ke B, hak mana satu. Dia kena ijtihad, pilih satu bekas saja, berwuduk dengan satu bekas. Sama ada dia mampu menggunakan air yang suci dengan yakin ataupun tidak.
Maksudnya kalau dia nak tunggu, sekejap lagi kawan dia akan buat main ayak yang memang confirm suci. Sekarang dia dalam keadaan ada dua bekas, salah satu bekas masuk najis, satu bekas lagi suci. Dia boleh ijtihad guna satu bekas. Walaupun kalau dia sabar sekejap lagi kawan dia buat main ayak tu memang yakinlah suci. Dia tak confuse dah lah. Kalau kawan dia buat main ayak baru. Jika dia kehairanan, dia tak mampu ijtihad, dia tak tahu hak mana najis, hak mana suci, senang cakap, dia tuang dua-dua, senang cerita. Maka tuangkan kedua-dua, dua-dua timba tu tuang. Kali-kali dia tak ada ayak. Dia tak ada ayak, tayamum je lah. Ni dia kira menyebai ya. Hak mana waktu dia tendang dua timba tumpah ya. Dia tayamum, itu cara dia. Kerana dia tak boleh tayamum selagi ada ayak. Lagi dua ada ayak tak boleh tayamum, kerana Allah sebut fa illam tajidu ma'an. Jika kamu tak ada ayak, fatayamum. Allah syaratkan nak tayamum tak ada ayak. Ayak ada dua timba. Confused, tolak dua-dua pergi tumpah. Sekejap dia nak minum payah ha? Dia pergi tumpah. Hendaklah dia tuangkan kedua-dua air itu, akhirnya dia tak ada ayak, dan hendaklah dia tayamum tanpa perlu mengulangi solat yang dia solat dengan tayamum itu. Orang buta juga boleh bertaklid. Kalau dia boleh taklid, dia cium ke mana tak, ni kat ni yang najis. Jika dia kehairanan tidak mampu berijtihad, dia mestilah bertaklid kepada orang yang celik. Jika kesamaran kepada seseorang dua bekas air, yang mana satu bekas berisi air mutlak dan yang mana satu bekas berisi air mawar, ini tak apa. Ini ada satu air mutlak, satu air mawar. Yang ini tak apa. Hendaklah dia berwuduk dengan menggunakan air dari kedua-dua bekas itu secara bergilir. Mula berwuduk guna ayak ni, sekali berwuduk guna ayak ni. InsyaAllah betul. Ayak satu mutlak, ayak satu mawar. Ayak mawar bukan najis pun. Tadi ayak najis, kalau dia silap pakai, badan dia bernajis. Tetapi jika kesamaran mana satu air mutlak atau air kencing, satu air mutlak, satu air kencing, hendaklah dia menuang kedua-dua air, kemudian dia bertayamum. Kita baca sikit lagi. Faslun fil awani, fasal bejana-bejana ataupun bekas-bekas. Tahillu at-tahara min kulli ina'in tahir illa adh-dhahaba wal fidda wal matliya bi ahadihima bihaythu yutahassalu minhu shay'un bin nar fayahrumu isti'maluhu 'ala ar-rijali wan nisa fi at-taharati wal akli wash-shurbi wa ghairi dhalik wa kadha iqtina'uhu bil isti'malin hatta al-mili min al-fiddati. Halal bersuci menggunakan semua jenis bejana yang suci. Nak guna cebok boleh, nak ambil wuduk cedok guna cebok boleh, cedok guna cawan boleh, cedok guna mangkuk boleh. Kita boleh guna apa-apa bekas. Boleh wuduk cedok isi air dalam botol pun boleh, apa-apa bekas boleh. Yang penting bekas itu suci. Melainkan bejana emas dan perak itu tak boleh. Buat mangkuk emas tak boleh. Makan sup dalam mangkuk emas berdosa. Menggelegak api neraka dalam perut, Nabi kata. Mangkuk emas, dia cedok air, dia berwuduk. Wuduk dia sah, tapi perbuatan dia dosa. Kerana emas tidak dijadikan untuk buat mangkuk. Emas ni orang guna mata wang, dinar, dirham. Emas ni guna untuk perhiasan perempuan. Bukan untuk buat mangkuk, bukan untuk buat cermin mata, bukan untuk buat jam. Nak buat cincin boleh, gelang, rantai, subang, itu je. Kalau emas buat jarum tak boleh. Jarum emas tak payah lah, jarum emas lah, jarum biasa-biasa sudah lah. Baik, semua bekas boleh kita guna, periuk ke apa ke boleh guna, kecuali emas, perak dan bejana yang disadur dengan emas atau perak. Ini pun tak boleh juga. Sadur, dia tembaga tapi disadur luar dia tu dengan emas, celup emas, itu pun tak boleh. Jika terhasil sesuatu apabila dilintangkan di atas api. Dilintangkan ni bahasa orang utara dilayuk. Layuk entah layuk. Layuk. Tak layuk. Jadi kalau kata cermin mata dia ni merelit ni, bukan emas, warna emas. Kalau dilayuk atas api, emas itu berketui.
maka haram pakai kacamata tu. Tapi kalau layung atas api hilang gitu je, makna nipis je warna emas tu, nipis, maka tak payah layung lah, boleh pakai. Nak tahu tengok pada harga dia lah. Harga emas sikit pun orang lelaki tak boleh pakai. Orang perempuan pun tak boleh juga. Kalau buat mangkuk, buat camca emas, orang kaya-kaya lah, camca emas, kasut emas lah, tak boleh. Tongkat emas, dia tua tak larang jalan, dia bawa tongkat emas, tak boleh. Haram walaupun perempuan. Hebat tau. Kena curi ya. Tak, tongkat tu orang curi. Zaman dulu ada tongkat emas Abu Righal kan, kaum Thamud. Nabi SAW cerita Abu Righal kaum Thamud tongkat emas. Hebat dia. Mati juga, dapat azab. Maka haram menggunakannya guna emas perak tu kepada lelaki dan wanita untuk bersuci, makan pinggan lah, minum cawan emas dan sebagainya. Begitu juga haram menyimpannya. Dapat piala emas, simpan, tak boleh. Kena leburkan jadi rantai, cincin, subang. Kita ada main bola Johan dapat piala tu, nama je emas, bukan emas betul pun. Kalau emas betul tak boleh, dia simpan saja, tak boleh. Haram. Orang main bola penjaring terbanyak dapat kasut emas. Emas betul tak? Emas betul tak? Tak guna. Kalau emas betul tak boleh, kasut tak boleh, kasut emas. Yang pertama pasal dia lelaki. Yang kedua, kalau perempuan pun tak boleh pakai kasut emas. Istilah juga kasut emas. Kan emas betul? Ayah pun tak tahu. Penjaring terbanyak kan dapat kasut emas. Kalau emas betul original, haram. Pi lebur, pi jual lah, jual dapat duit. Simpan duit tak apa, simpan emas tak boleh. Emas kalau guna lah, kalau emas tu dinar, dirham tu guna untuk perniagaan tu tak apa. Simpan pun tak apa, kita pun keluar zakat. Kita ada dirham, ada dinar banyak, kita simpan, kita keluarkan zakat, itu tak apa. Begitu juga haram menyimpannya tanpa menggunakannya, hatta sekecil batang celak dari perak sekalipun. Celak ni dia duduk botol celak tu, batang celup tu perak ataupun emas, dia duduk sapu kat mata celak, haram juga. An Huzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbisul harira wala ad-dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memakai kain sutra yang kasar dan yang halus. Ini orang lelaki tak boleh. Dan janganlah meminum dari bekas emas dan perak, cawan emas, perak, tak boleh. Janganlah makan dalam talam-talam yang diperbuat daripada emas dan perak. Kamu makan talam emas, nasi dan talam mai tak lah. Sesungguhnya ia untuk mereka, untuk orang kafir di dunia ini, dan ia menjadi harta milik kita di akhirat. Di akhirat kita boleh pakai mai, pakai tangan sampai ke ketiak, orang pakai tangan sampai ke ketiak. Wa hullu asawira min fiddah, gelang mai, gelang perak pakai sampai ke ketiak. Kalau kita berwuduk basuh sampai ketiak, kita akan pakai gelang mai sampai ketiak. Kalau basuh dekat siku, gelang sampai siku. Rimah banyak orang sangat, ambil simpan. Nak action pakai tu, dia banyak bersusun. Laki perempuan pakai gelang emas dalam syurga. Lebih hebat pada Mami Jarum ni. Orang lelaki pakai emas, tak sangka hebat. Di dunia nampak warang satu macam, di akhirat tu dia emas, pakai emas gila-gilanya. Kat kaki pun ada emas. Dia basuh wuduk, basuh kaki, ada emas di kaki. Basuh sampai betis, emas sampai betis. Basuh sampai dekat-dekat lutut, emas sampai lutut. Tu dia punya banyak emas. Kaya raya. Allahu akbar. Nanti kita akan jumpa hadis Nabi kata berwuduk lebihkan basuh supaya kita dapat emas banyak. Wal mudabbabu bil-dhahabi harabun mutlaqan kal fiddati. Tampung bekas yang berlubang atau pecah dengan menggunakan emas dan perak. Ini tampung, dia ada bekas dia, rayuk ke belanga ke pecah berlubang, dia tampung dengan emas perak, boleh tak?
Kalau tampung dengan mah memang haram mutlaqan. Haram menampung bekas dengan menggunakan mah. Periuk pecah, periuk tembaga dia pecah, ada lubang, dia ambil mah pergi tampung tu. Haram secara mutlak. Sama ada tampung sikit atau tampung banyak, tampung kecil atau tampung besar, haram mutlak. Kerana hajat, kerana berlubang dia tampung, atau untuk perhiasan saja-saja tampung pun haram. Mah memang tak boleh. Laki perempuan tak boleh ni. Tampung bekas pecah guna mah. Dan kata qil ni pendapat dhaif, hukumnya seperti tampung dengan perak. Pendapatnya dhaif. Perak dia ada pendetilan dia di bawah kalau tampung dengan perak. Wa bil fiddati in kanat ad-dabbatu kabiran lizina fa hiya haram aw saghiratan lil hajah hillun aw saghiratan lizina aw kabiratan lil hajah kuriha wa lam yahrum. Wa ma'na at-tadbib ay yankasira mawdi'un min al-ina' fa yuj'al mawdi'u al-kasri fiddatan tumsikuhu biha. Jika ditampung dengan perak, bekas dia pecah, periuk dia pecah, mangkuk dia pecah. Kita mangkuk kaca pecah-pecah terus lah, tak boleh tampung lah. Perang Nabi dulu mangkuk kayu, dia ada lubang-lubang tu, dia pecah, merekah. Nabi tampung guna perak. Mana boleh tampung dengan perak, dengan mah tak boleh tampung. Jika ditampung dengan perak, maka padanya perincian berikut. Ada hukum haram, tampungan perak haram jika tampungannya besar bertujuan untuk perhiasan. Lubang kecil dia tampung bagi besar, niat dia nak bagi cantik bekas itu, haram. Halal jika tampungnya kecil kerana keperluan, yakni hajat. Ada lubang dia pun tampung pun tak banyak mana, lubang pun kecil ya, tampung kecil. Makruh jika tampungnya kecil bertujuan untuk perhiasan. Niat, kerana niat dia tu jadi makruh. Makruh jika tampungnya besar kerana keperluan hajat. Lubang besar dia pun tampung guna perak, kuantiti banyak digunakan perak untuk tampung, yang tu makruh. Jadi ada hukum haram, halal, makruh. Lepas itu muka surat apa? Sebelah kamu betul muka surat. Oh, kita anak ni susun tak betul. Lepas sebelah teri 14. Kalau gini khatam kita cepat lah. Sebelah 14 teri. Baik, mana 12? Ada lagi orang yang tak betul. Lepas muka sebelah 12 betul ya. Kita habis orang tak betul. Menggunakan peralatan dan pakaian orang kafir. Kita berhenti dulu lah. Ada kitab tak betul, kita berhenti dulu. Kita berhenti takat ni dulu, insya-Allah. Cuma kita baca hadis bawah ni, nombor 1 bawah ni. Nak abang kata kalau bekas tu pecah, tampungan perak boleh. An Asim al-Ahwal qala ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik wa kana qad sada' fasalsalahu bi fiddatin فقال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا رواه البخاري. Artinya daripada Asim al-Ahwal berkata, aku melihat mangkuk minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Anas bin Malik. Lepas Nabi wafat, mangkuk tu Sayyidina Anas simpan barang Nabi, mangkuk Nabi. Di Turki ada mangkuk ni, di muzium Turki mangkuk ni ada. Nabi minum sup pun dalam mangkuk, minum air pun dalam mangkuk, makan dalam mangkuk. Mangkuk serbaguna. Mangkuk tu macam tempurung je pun, kayu, mangkuk kayu. Mangkuk itu sudah terbelah, lalu Anas mencantumkannya semula dengan perak. Mangkuk itu lebar, ia diperbuat daripada kayu yang berkualiti. Asim berkata, Anas berkata, sesungguhnya aku banyak kali memberi minum Rasulullah menggunakan mangkuk ni. Mangkuk tu pecah, Sayyidina Anas khidmat, dia cantum balik, dia ikat balik. Ikat belah ni dengan belah ni dengan perak. Nabi minum mana boleh kan? Kalau pecah boleh ditampung dengan perak. Mah tampungan mah tak boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Kita berhenti dekat ni dulu. Kita buka puasa sini, makanan pun disediakan. Peserta-peserta semua boleh buka puasa di sini. Kita sambung pula malam ni lepas tarawih pukul 10. Pukul 10 kita sembahyang 8 rakaat, pukul 10 sambung. Lepas tu esok sambung kuliah subuh. Esok sambung kuliah subuh. Tu kita berhenti saat nak mandi ke apa ke, betul 8.30 sambung balik kuliah duha sampai tengah hari. Sebelum zuhur kita berhenti untuk rehat, lepas zuhur sambung lagi. Lepas tu lepas asar, insya-Allah lepas zuhur sambung lagi. Malam ni ke 10 insya-Allah. Harap-harap boleh khatam lah. Kalau tak khatam juga nak buat macam mana? Masalah hilang pula. Hukum ni dia nak kena hurai. Tak hurai lagi tak faham. Yang ni bukan kitab hadis 40. Ni hadis beratus. Sebelum ni kitab kita hadis 40, 42 adalah ni bilang ada berapa hadis dah. Kitab ni bukan hadis 40, ni kitab hadis beratus. 300 hadis bah. Setiap muka surat ada hadis. Teruk ke ada type Bukhari, nombor Syekh Mustafa Bura lagi teruk lah. Pasal dia buat tak tiru orang, kita tiru benda yang dah siap, cuma terjemah tu pun kira letih juga tu. Kadang-kadang main hilang semangat, malas nak tulis. Esok rajin pula. Macam tu lah penulis macam tu lah. Ada hari rasa tak rajin, ada hari rasa rajin, buat pelan-pelan habis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.